Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mana tadi? Okey, Anas tadi kan. Jadi bila dicium dengan Nabi SAW, bos pun tengok, bos tu sebut salah. Nabi Muhammad SAW kata Anas, kau pergi balik, kau pergi. Nabi Muhammad terus keluar daripada kebun tadi. Dia keluar tu, Nabi Muhammad pergi kat satu kawasan. Kawasan tu dikenali sebagai Wadi An-Nakhlah. Wadi An-Nakhlah, nama tempat. Nabi sampai dekat situ, tiba-tiba datang jin, datang malaikat. Dia malaikat ni, dia ada yang jaga-jaga bukit ni, dia ada malaikat dia. Dia ada bukan jaga. Macam kita ni kan, ada malaikat jaga roti, atik kan. Dia pun juga bukit-bukit. Bukit-bukit dia ada malaikat yang jaga dia. Jadi malaikat yang jaga bukit ni datang, berjumpa dengan Nabi SAW. Bagi tahu pada Nabi yang Allah Ta'ala dia bagi arahan pada malaikat tu untuk nak angkat bukit, nak umpak atas kepala orang Taif. Sebab jahat sangat duk balik batu pada Nabi SAW. Cuma minta izin dulu pada Nabi SAW. Nabi SAW ni dia orang baik. Nabi SAW manusia yang baik ni atas muka bumi ni Nabi SAW. Oh maaf dia, Allah Ta'ala maha tahu. Untuk maaf dia Nabi SAW. Nabi Muhammad kata apa? La'allallah yukhriju min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'an. Nabi Muhammad kata pada Jibril, dia kepada malaikat, jangan kau ambil bukit empat, jangan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melahirkan keturunan mereka manusia menyembah Allah, tidak syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi maaf. Kalau kita lah gagak macam mana datang malaikat. Ni kami nak empat ni lawan Taif sebab saya nak kena ustaz. Macam mana ustaz? Ustaz tu kata apa? Jangan tak buat, baik buat. Ustaz. Ayah ustaz mesti balik ni kan. Tapi Nabi Muhammad ni dia pemaaf. Ni ketinggian akhlak Nabi SAW. Tak apalah satu kes. Lepas tu Nabi Muhammad ni fikir macam mana nak masuk ke Mekah balik. Nak masuk ke Mekah tak boleh. Tanya Zaid pun tak ada idea. Masa tu Zaid bin Harithah pun tak ada idea. Fikir. Last kali enggak balas semayang 2 rakaat. Nabi ni Syekh, dia fras, dia susah hati semayang. Kita fras susah hati dengan lagu Hindustan. Terbalik kita dengan Nabi SAW. Kita nak baca Quran pun kadang-kadang nak hilangkan fras, lagi tambah fras. Sebab apa? Tak faham. Masalah dia kan. Tapi nak cerita Nabi Muhammad SAW dia semayang, dia baca Quran kuat-kuat, nak hilangkan fras. Umpul-umpul je. Wadi An-Nakhlah ni kawasan jin. Jin ni dengar Nabi Muhammad baca Quran. Bila jin dengar Nabi Muhammad baca Quran, jin ni tunggu Nabi Muhammad habis semayang. Lepas tu jumpa Nabi Muhammad, tanya Muhammad tentang Islam. Jin masuk Islam. Jin masuk Islam tanpa dakwah. Jin masuk Islam dengar Quran ni. Apa? Baik jin pada orang. Dalam beberapa kes kadang-kadang jin dengan orang, baik jin dan jin. Jin masuk Islam. Masuk Islam jin tu. Bila jin masuk Islam, Nabi ni seronoklah sikit. Datanglah idea. Nabi Muhammad minta bantuan daripada orang kafir untuk nak masuk Mekah balik. Nombor 1, Nabi Muhammad SAW minta tolong daripada orang yang nama Suhail bin Amrin. Suhail bin Amrin kata tak nak tolong Muhammad SAW. Lepas tu tanya orang kedua, lepas tu tanya orang ketiga. Dan orang ketiga tu nama dia Mat'am bin Adi. Mat'am bin Adi itulah yang kata tak, aku Muhammad, aku akan jaga kamu. Dia Mat'am bin Adi ni bapa gangster kok masa tu. Jadi Nabi Muhammad ni walaupun dia bergaduh dengan orang kafir, tapi gangster-gangster dia memang pegang tau. Kita pun kadang-kadang macam tu juga. Kita ni nama ustaz, tapi kadang-kadang kawan-kawan ustaz tu bapak-bapak gangster, bahkan cover line. Takut-takut orang nak pergi cepu ustaz, bapak gangster tu datang tahan. Betul. Nak arak orang seorang masjid tahan sila hari bulan, orang seorang masjid tu lari dulu. Betul. Kadang-kadang kita tengok duk perhati kan, budak-budak dia berpasikan tak semayang pun, kita pergi kutuk budak-budak. Jangan kutuk, fikir macam mana nak ajak main surau je. Pergi kutuk apa budak-budak tu kan. Kalau kutuk bukan datang pun, anda pun tu tak setuju juga. Dan bila-bila sikap orang-orang masjid ni, kadang-kadang dia suka nak baikkan orang tu pasal. Jangan. Hari tu ada orang tanya nak soalan, menarik kat soalan ni. Apa hukum kita pergi rumah kenduri rumah orang yang tak datang surau? Bagus soalan. Apa hukum kita pergi kenduri rumah orang yang tak datang surau? Tu tak apa lagi. Ada lagi berat. Ustaz, orang yang tak datang surau ni masakan dia orang tu haram, jangan pergi. Lagi berat. Tu hukum. Jangan bersikap macam tu.
Anak saya pribadi, anak tak setuju kalau orang tu dia tak nak pergi rumah orang yang tak datang surau. Sebab kalau pergi boleh makan, tak pergi tak boleh makan. Mana nak makan ke tak nak makan? Makan free, okey ke tak? Kita tak nak pergi. Kena pergi rumah orang yang tak datang surau ni, dia buat duit, pergi. Tapi kita ni pergi makan, satu lagi fikir nak cari pahala. Macam mana nak buat? Fikir nak ajak dia datang surau. Macam mana nak buat tu? Nombor satu, tengok tukang yang baca tahlil tu pula pandai berceramah ke tidak. Suruh dia ceramah dulu. Dia berbeza tak apa lah. So itu kelebihan datang surau, kelebihan datang masjid. Cerita dua kat tu, cerita kelebihan datang masjid dan kelebihan datang surau. Upah-upah dan goreng. Tuan rumah ketik macam sini aku. Kan jadi bunyi kan. 5 minit tak petang, 10 minit tak petang. Paling komat, mesej sudah sampai. Nampak? Cara dia. Rasa tak pandai pula nak ceramah. Tak apa, pangkat semua. Macam mana? Habis sembahyang, habis makan, masa nak balik, salam tersebut. Kelebihan surau. 1, 2, 3, 4. Kalau 200 orang datang, 200 sebut. Kawan tu pun je, datang surau memandu. Cik dah cakap. Makan pun dapat, pahala pun dapat. Ini tak, dia fikir nak boykot dia. Makan tak dapat, pahala pun tak dapat. Betul tak? Macam mana nak buat fikir, anak tak setuju tak jadi boykot tentu pasal. Kita jangan boykot dan kita fikir macam mana kita nak dekatkan orang dengan Islam. Tu budak-budak kadang-kadang tak main masjid. Kita kena fikir datang masjid. Buatlah sesuatu. Kena buat je. Kalau tengok ada satu tempat kat Syalam untuk buat. Cukup terror. Mana ada respect. Macam mana dia buat? Teori dia senang. Angkat bega, tulis nama makanan dan pergi angkat bega tu tempat-tempat budak nak main basikal dengan main motor. Dia angkat bega. Mana-mana budak tu pakpon, dia angkat bega. Nama makanan dia tulis. Nasi Bukhari. Nasi Bukhari, nasi Arab dia bubuh. Memang makanan sedap. Seminggu dia buat. Bila dia angkat situ, budak ni tu main basikal tengok. Wah, makan sedap kat surau. Dia fikir kan. Nama ustaz tak tulis langsung. Seminggu tu nama ustaz dia tak tulis. Dia hanya tulis nama makanan dia. Budak-budak dengar makan datang ada ceramah. Ceramah tu pula seminggu tu dia letaknya ceramah bahasa Arab. Ceramah kalau ceramah tu terbit api. Budak seronok anak muda terbit api ni budak seronok. Seminggu datang minta makan pun dapat, ceramah pun dapat. Hari kedua dapat, 3 dapat. Seminggu lepas pada tu tak buat, budak dah dekat dah surau masjid. Teori memang teori makan cukup berkesan. Saya dah cakap kalau tu nak ramai-ramaikan orang datang surau program, angkat banner, jangan tulis nama ustaz, tulis nama makanan. Kalau tulis nama ustaz tu dia kecil tulis. Nama makan nasi Bukhari. Orang dengar, kena datang ni. Baru semangat. Benda tu tak buat kat Syalam. Anak tu respect. Sebab anak muda ramai dengan kuliah dekat situ, kat Syalam. Cerita. Kalau kan luar masuk. Kan? Tak apalah. Jadi dia cerita dia. Cerita kita tadi balik. Cerita. Nabi Muhammad SAW minta izin nak masuk balik ke Mekah. Orang kafir, ada seorang tu nak bapak gangster Mekah. Namanya Mat'am bin Adi. Ingat saya, orang Arab dulu ada nama Mat'am. Mim Ta'ain Mim. Mat'am ni, terjemah Melayu kantin. Nama Mat'am, kantin. Elok lagi nama kantin kan. Orang Arab dulu. Dia ni bapak gangster Mekah. Dia ada bonza-bonza dia. Dia kata pada Muhammad, no problem. Kau masuk, aku jaga, dengan bonza aku jaga. Masuk. Sampailah masuk dalam Mekah. Nabi Muhammad masuk, tawaf keliling Kaabah, baliklah ke rumah, dijaga oleh Mat'am bin Adi. Selepas itu pula orang kafir tekan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jadi jam. Masa itulah Allah Ta'ala pun ajak Nabi Muhammad jumpa dengan Allah pada malam Al-Isra Al-Mi'raj. Itu cerita ni, kronologi dalam cerita kenapa berlaku Al-Isra Al-Mi'raj. Cerita Isra Mi'raj ni cerita satu projek mereka namanya sembahyang. Satu. Tapi yang kedua kita kena ingat, cerita Isra Mi'raj ni Allah Ta'ala nak mengunjuk hati Nabi Muhammad SAW yang dalam kesedihan. Itu cerita Al-Isra Al-Mi'raj. Dia ada slide yang ketiga kalau cerita Isra Mi'raj. Kelebihan mukjizat pula. Kalau nak cerita itu kena ambil dari sejam. Nabi panjang cerita pasal kelebihan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi walau bagaimanapun kuliah kita pada malam ni, kita kena ingat satu benda. Cerita Isra Mi'raj bukan semata-mata cerita sembahyang. Cerita Isra Mi'raj adalah cerita perjuangan usaha dakwah yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita umat Nabi Muhammad ambil pengajaran. Kita kalau tengok orang ni, jangan tengok dengan pandangan cela. Kita tengok orang, biar tengok dengan pandangan rahmat, kasih sayang Allah. Kita
Tengok orang kafir, jangan fikir orang kafir itu masuk neraka pakai amal. Cuba fikir macam mana nak bagi orang kafir itu masuk Islam. Macam Nabi Muhammad fikir. Kita tengok orang-orang yang tak sembahyang tu, jangan tengok semata-mata dia tak sembahyang. Kita kena fikir macam mana nak bagi dia sembahyang. Kita tengok ada budak-budak dalam basikal tu kadang-kadang tak datang surau. Kita kena fikir macam mana nak buat supaya budak-budak tu boleh datang surau. Kita fikir yang tu. Itulah sebenarnya falsafah yang ada dalam sejarah Al-Isra wal Mi'raj yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kita ni ambil pengajaran daripada apa yang kita dengar ni. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kekuatan kita boleh laksanakan tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan itu Allah Taala bagi hajat kepada kita syurga yang kita harapkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an ya Allah ya kami rizqan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. وعملا صالحا تقبلا عملا صالحا من عملا تسوء إكرمه ورزقا حلالا طيبا رزقيا حلالا رزقا baik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبارك kami berikan kepada kami berikan kami dunia baik. Fil akhirati hasanah dan juga akhirat baik. Waqina adzabannar. Selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.